yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Tengok kanna Nabi SAW yaqahu fi salati fajri yaumal jum'ati alif lam mim tanzilul sajadah wa hal ata 'alal insan. Adalah Nabi SAW membaca ketika sembahyang subuh pada hari Jumaat alif lam mim tanzil as-sajadah dan hal ata 'alal insan. Ini besok subuh Jumaat bagi imam-imam di masjid-masjid jangan dikerat-kerat. Sunnah Nabi SAW banyak sekali masjid-masjid yang saya pergi subuh, tak kira Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan ke masjid mana sekalipun, semua dah kerat dah surah Sajadah dikerat menjadi 3. Tidak lagi dibaca surah Al-Insan. Sedangkan kedua-dua surah ini menceritakan tentang syurga dan neraka. Kenapa dibaca pada hari Jumaat? Kerana syurga dan neraka itu akan dapat dimasuki oleh umat pada hari kiamat. Dan hari Jumaat merupakan hari berlakunya kiamat. Ini tentang kedua-dua surah ini yang telah dikerat-kerat oleh para imam-imam kerana mereka itu tidak lagi beramal dengan sunnah Nabi SAW. Dikerat jadi 3. Sampai ketika waktu sujud tu, sujud sajadah tu kan, sampai kepada innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Kemudian bangkit. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bangkit, dia sampai baca kepada ayat wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih summa arada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Allahu akbar. Rakaat kedua dia sambung balik walaqad ataina musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Al-Insan tak baca lagi dah. Main kerat ni. Agak-agak kalau imam ni kita kerat allowance dia macam banyak yang dia kerat. Imam alim ke tak alim? Apabila kita memilih seorang imam, dia ni orang alim ke bukan orang alim yang kita pilih? Orang alim, bukan orang jahil yang kita pilih. Kalau kita pilih orang jahil, lain cerita. Yang kita pilih adalah orang yang alim. Imam Sufyan Al-Sari rahimahullah ta'ala mengatakan, ibu aku berpesan. Ni orang yang belajar ilmu. Kalau orang awam tak apa. Ni penuntut-penuntut ilmu. Yang belajar ilmu tak kira di Mesir ke, di Jordan ke, di Madinah ke, Mekah ke, Syria ke, mana sekali Morocco ke. Kalau balik tidak mengamalkan ilmu, apa kata Imam Sufyan Al-Sari, sebagaimana ibu aku mengatakan, ya bunayya la tata'limil ilma illa idza nawaitu amala bihi wa illa fahuwa wabalun alaika yaumal qiyamah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu mempelajari suatu ilmu melainkan setelah engkau berniat untuk beramal dengan ilmu tersebut. Jika tidak, maka ia merupakan bala bagi kamu pada hari kiamat kelak. Kalau orang alim yang tak mengamalkan ilmu, baginda Nabi SAW bagi amaran, asyaddun nas azaba yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Sedahsyat-dahsyat seksaan manusia pada hari kiamat ialah orang alim yang Allah tidak memanfaatkannya dengan ilmu. Padahal dalam kutubah, besok dengar kutubah, jangan tidur. Kalau nak tidur waktu kutubah pertama tu, kutubah kedua tolong dengar yang doa bahasa Melayu tu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Betul tak? Dia minta, tapi dapat. Kenapa tak diamalkan ilmu tersebut? Zikir lepas solat tak dibaca. Wirid-wirid kan, itu ilmu. Kenapa tak dibaca? Suratul Kursi, ayatul Kursi dibawa turun oleh 70,000 malaikat.
Yang baginda Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membacanya selepas daripada solat, tidak ada sesuatu yang mencegah dia masuk ke dalam syurga. Kenapa tak baca? Macam hari Jumaat kan, banyak wirid-wirid tinggal, padahal senang aja. Saya minggu lepas saya jadi khatib di Surau Hatamas, tak ada pun orang cabut lagi. Saya baca wirid, tak ada pun, semua balik. Yang ada adalah yang stay lagi ramai. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam. Tak nak baca suratul Fatihah pun tak apa, sebab dia tidak warid daripada hadis Nabi. Kalau tak nak baca, terus baca ayatul kursi. Kemudian membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Jadi 99, nak jadi 100, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, menjadi 100. Terampun dosa sebanyak buih di lautan. Tak nak ke? Habis. Kalau tak nak buat apa? Datang masjid, tak beramal. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masalul hayyil wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Mati hati kerana tidak berzikir kepada Allah. Baginda Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tak berguna. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bukannya banyak riwayat yang dibacakan, kadang-kadang bersyarahnya qala Allah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsana. Siap baca dia punya sanad lagi. Tetapi ilmu yang diamalkan oleh tuannya, kata Imam Malik. Itu sebab yang ditakuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan yang paling aku takut pada akhir zaman mereka yang alim pada lisan tetapi jahil pada hati. Ini orang alim. Kalau orang alim tidak mengamalkan ilmunya, macam mana orang yang di belakangnya nak terpadu dengan ilmu dan amal? Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa mudda. Siapa yang tidak bertambah ilmunya, siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah. Ilmunya bertambah tetapi amalnya tidak bertambah. Ini yang selalu saya sebut. Para imam, para orang alim, tak kira siapa sekali yang mengimami orang ramai. Sedangkan man amila bima alimi aw rasulullah ilma ma lam ya'lam, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahui. Yang kita dah tahu, amalkanlah. Kenapa ditinggalkan? Kita tahu kebaikan daripada wirid-wirid yang kita baca, kita tahu kelebihan ayat kursi, kita tahu bacaan pada subuh la ilaha illallah wa la syarikalah lahu mulku yuhyi pada 10 kali subuh dan maghrib. Kita tahu minta pelepasan daripada api neraka dengan membaca Allahumma jinna minan nar 7 kali. Kenapa tak dibaca? Subuh dan maghrib dikerat-kerat pula, 7 jadi 3, 10 jadi 3. Itu saya katakan kerat pula lawan imam yang pemalas. Minta maaf lah, macam-macam alasan lah. Benda ni sunat je, sunat je. Kalau sunat, tadi kita belajar sunat ayat. Sembayang jangan angkat tangan, jangan baca doa iftitah, jangan baca ayat, baca Fatihah ya. Amin pun jangan baca, sunat pun. Lepas Fatihah, rukuk pun jangan baca apa-apa, rukuk je, sunat dia ambil wajib je. Mudahlah macam tu. Sunat ini yang ganjarannya besar di sisi Allah, di sisi kamu kecil. Sebagaimana Sunat Ad-Darimi menyebutkan tentang orang yang alim, fa innamal alima man amila bima alima. Sesungguhnya orang alim itu adalah orang yang beramal dengan apa yang dia ketahui. Itu sebab Fudal bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan seorang alim itu masih dianggap jahil, masih dianggap bodoh apabila dia belum beramal dengan ilmunya.
Apabila dia sudah mengamalkan ilmunya, maka jadilah dia seorang yang benar-benar alim. Orang dulu-dulu tak banyak menuntut ilmu, daurah pun tak banyak pergi. Orang dulu-dulu, orang kampung mana ada daurah? Sini banyak daurah. Sana daurah, sini daurah. Datang tu syekh ni, datang ni, habis semua dia pergi. Ilmunya tak beramal. Nak jadi apa kalau macam tu? Saya cakap terus terang, perkara ini depan mata budak-budak, bukan main lagi pergi menuntut ilmu. Pergi daurah sana, daurah sini. Habis dia ikut semua. Ulama pergi sana, dia pergi. Ulama pergi sini, pergi. Tapi ilmu tak beramal. Lebih baik orang yang tak duduk ke masjid tu, tiap-tiap kuliah ustaz datang, bagi dia dengar aja, dan dia beramal apa yang ustaz bagi tahu. Itu lebih baik dia, daripada pergi sana pergi sini tapi tidak beramal dengan ilmu. Ini bagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu berat bagi penuntut ilmu ni. Sebab nak menuntut ilmu biar ikhlas. Kalau tidak, menjadilah ilmu bila amalin kasyari bila samar. Ilmu tiada amal bagaikan pohon tiada berbuah. Tak adalah gunanya. Nak buat apa menuntut ilmu tapi tidak beramal. Ini yang berlaku akhir zaman. Itu sebab saya seronok baru-baru ni ada dibacakan manaqib Imam Alawi Ibn Haddad, Abdullah Ibn Haddad dibacakan. Jadi di antara yang memberi syarahan ialah tuan guru kami sendiri, Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Jalil, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makiyah Bizullahi Ta'ala. Moga-moga Allah SWT merahmati guru mulia kami ini. Ya, walaupun saya sebenarnya tak layak pun nak mengatakan sebagai guru saya, tapi saya banyak juga duduk dalam majlis dia, pernah juga bertalaki, walaupun rasanya tak layak lagi menjadi anak murid kepada Tuan Guru Syekh Nuruddin ni. Tapi saya seronok, secara tegas dia kata, kalau ulama tak menunjukkan qudwah hasanah kepada orang ramai, macam mana orang nak ikut? Ulama sendiri pun semayangnya pun tak betul, duduk iftirashnya, letak tangan pun tak betul, wirid pun tinggal, habis semua. Ini ulama besar, orang alim yang datang, habis semua tinggal. Salu kama ra'aitumuni usolli, bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Ini disebut oleh Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Faqih Hafizullah Ta'ala. Sedangkan kamu pun sembahyang tak ikut cara Nabi, duduk istirahat tak betul, duduk tawaruk tak betul. Ini orang alim, ulama besar yang datang ni, hebat-hebat semua. Macam mana orang di belakang nak ikut? Wirid tinggal, bacaan pun tunggang langgang tak ikut. Kalau sembahyang sunat bukan main cepat, tumakninah pun tak ada. Ini berlaku. Ini yang paling ditakuti oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Itu sebab jangan tengok pada zahir. Kadang-kadang tu nampak Masya Allah, Tabarakallah, sopan bereda-reda, semua ada, tapi tidak beramal dengan ilmu yang mereka dapat. Padahal ilmu itu untuk diamalkan. Baik, habis dekat situ kepada membaca surah kedua surah itu. Macam malam ni kan, membaca surah Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad. Jangan tukar-tukar lagi. Nabi dah ajar cantik dah. Tak kira dah kita hafiz Quran 10 kali ke, jangan tukar-tukar lagi. Jangan tukar-tukar lagi. Itu dah cantik lah Nabi SAW mengajar. Baik. Dari Al-Bara' berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u fil isya'i bittini waz-zaituni wa ma sami'tu ahadan minhu sautan aw qira'atan. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca ketika sembahyang Isya surah At-Tin, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya atau bacaannya daripada baginda Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pahami yang itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ni sebaik-baik makhluk kejadian, melebihi makhluk yang lain. Kalau Allah dah jadikan kita sebaik-baik makhluk kejadian, jangan buat perangai buruk, tak jadi makhluk terbaik. Jangan sampai kita tidak
mendapat kebaikan daripada itu. Sampai habis kita baca surah At-Tin tu, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sunat untuk kita mengucapkan wa ana ala zalika minasyahidin. Itu masuk bab lain. Baik. Cukup sekadar itu sebab ada benda lain kita nak ceritakan. Habis, tutup. Nanti bulan depan kita sambung lagi. Sikit-sikit ngaji, tak payah banyak-banyak. Ini 5 jam duduk daurah macam air lah. Kalau diletakkan dalam ni penuh-penuh tumpah. Tak dapat apa. Kita mengaji sikit-sikit pun cukup dah. Alhamdulillah. Daripada sampai 5 jam ngaji kitab Hikam Athaillah. Lepas tu pergi makan kedai, duduk kedai. Orang tak tahu tak macam